Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 19 Mei 2020. Kes positif COVID-19 Sabah kekal 331 kes apabila tiada kes baharu dicatatkan semalam. Berdasarkan infografi Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, satu kes sembuh dicatatkan di Lahadatu menjadikan kumulatif pesakit sembuh di negeri ini 300. Seramai 19 pesakit masih menerima rawatan dengan 7 daripadanya dirawat semula. Polis menahan 14 individu termasuk 4 wanita dalam 2 kes berasingan melibatkan dadah di sekitar Kota Kinabalu. Turut dirampas 1.4 kilogram ganja dan 698 gram syabu bernilai RM107,200. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Zaini Jas berkata, dalam kes pertama Jabatan Narkotik Ibu Pejabat Kontijen Sabah dan Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu telah menahan 13 individu berusia antara 18 dan 27 tahun dalam 4 serbuan berasingan pada 15 Mei lepas yang turut membawa kepada rampasan 1.4 kilogram ganja dan 600 gram syabu bernilai RM92,500. Kesemua siri serbuan dilakukan berikutan tertangkapnya 3 lelaki di hadapan Pejabat Pos Laju Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP Timur Sepanggar yang kemudian membawa kepada penahanan 10 individu lain di 3 rumah berasingan sekitar Kota Kinabalu. Di dalam tempoh PKPB ini masih lagi ada penyerah-penayah yang masih meneruskan kegiatan mereka. Mungkin mereka beranggapan dalam polis memberi tumpuan kepada pematuhan orang ramai terhadap SOP dalam PKPB. Dia jangan ingat polis alpa tentang jenayah-jenayah yang mereka lakukan. Polis sentiasa bersiap sedia. Dalam kes kedua, polis berjaya menahan seorang lelaki warga asing bersama 98 gram syabu bernilai RM14,700 dalam serbuan di sebuah rumah di Jalan Sulaman Menggatal. Kesemua suspek ditahan reman selama 7 hari hingga 22 Mei ini dan disiasat mengikut Seksyen 39B kurungan 2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Angkatan Tentera Malaysia ATM khususnya Tentera Darat Malaysia TDM akan terus komited menjaga keselamatan sempadan negara. Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Ahmad Hasbullah Muhammad Nawawi berkata, ATM juga giat membantu Polis Diraja Malaysia PDRM menangani penularan wabak COVID-19 sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Menurut Tan Sri Ahmad Hasbullah, TDM sentiasa menitik beratkan kebajikan anggota dan keluarga serta menyarankan agar semua rakyat menyokong pelaksanaan PKP. Beliau juga menyeru kepada rakyat Malaysia untuk menjadi mata dan telinga pihak berkuasa dalam menyalurkan maklumat terutama berkaitan kesalahan kemasukan pendatang tanpa izin parti dan pelanggaran undang-undang. Tan Sri Ahmad Hasbullah berada di Sabah untuk lawatan rasmi ke kawasan pengoperasian penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan di KTJ Division Kelima Infanteri Malaysia. Beliau turut meninjau keadaan keluarga anggota tentera termasuk anggota Regimen 507 Askar Wataniah sekaligus menyampaikan sumbangan barangan keperluan harian kepada keluarga anggota tentera yang terlibat dalam penugasan Sekatan Jalan Raya Ok Penawar di negeri ini. Lebih 15,000 pelanggan mengunjungi 16 pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ seluruh negeri ini sejak ia beroperasi secara berperingkat bermula 28 April lalu. Pengarah JPJ Sabah Sadim Abdul berkata, jumlah pelanggan dijangka meningkat berikutan perkhidmatan beroperasi sepenuhnya bermula semalam. Selain pembukaan kaunter pejabat, JPJ Sabah turut membuka perkhidmatan kaunter van bergerak bagi membantu mempercepat urusan pelanggan. Namun, ia terhad kepada pembayaran secara tunai berbeza dengan kaunter pejabat yang menawarkan transaksi secara tunai kad kredit dan debit. Ya. Dan saya juga ingin mengingatkanlah orang ramai supaya janganlah terlampau kelangkabut untuk urusan di pejabat-pejabat JPJ. Kerana pejabat kita ni dibuka sehingga hari Sabtu dan Ahad dan kita sedaya upaya, sedaya mungkin kita akan berusaha untuk membantulah menyelesaikan segala urusan.
Sadim yang ditemui di pejabatnya di Kota Kinabalu berkata kebanyakan pelanggan melibatkan urusan pembaharuan lesen kenderaan motor LKM, kenderaan perdagangan, pembaharuan lesen memandu dan lesen vokasional GDL dan PSB selain penyelesaian senarai hitam dan pembayaran saman berhubung urusan pembaharuan lesen. Sepanjang operasi perkhidmatan kaunter dibuka, JPJ tetap melaksanakan dan mengamalkan prosedur operasi standard SOP ditetapkan Kementerian Kesihatan. Perkhidmatan kaunter dibuka secara berperingkat susulan pembukaan semula sektor ekonomi menerusi pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Pasar Kraftangan Kota Kinabalu giat menjalankan operasi membersih dan nyaman semua gerai jualan sebelum memulakan operasi. Ia sebagai langkah mencegah penularan pandemik COVID-19. Tinjauan RTM di Pasar Kraftangan tersebut mendapati kerja-kerja membersih giat dilaksanakan. Cuci semua, kami hand sanitizer semua, spray semua barang-barang kami lah. Kasih bersih semua lah. Dari lantai lah semua, setiap barang ni kami kasih bersih lah. Kasih bersih barang sejak kami mula-mula buka ni kan. Sebab kotor di sini ni, ikut SOP lah. Tak boleh kalau kita tidak ikut dorang penyarahan itu. Kami kasih bersih lah ni. Ya, kasih bersih lah. Tapi okey juga. Okey, tiada apa-apa juga. Yang memang kami sediakan ni, ya, sama ini untuk pekerja pun sama juga. Ya, semua begini kami pakai. Pihak pengurusan Pasar Kraftangan turut menetapkan hanya satu laluan masuk dan keluar dibuka, menghadkan jumlah pengunjung, mewajibkan pemakaian pelitup hidung dan mulut serta pemeriksaan suhu badan. Sementara itu, langkah pencegahan sama turut dipraktikkan di beberapa premis komputer sekitar ibu negeri. Sebelum mereka masuk kedai, mesti pastikan mereka ada mask lah. Pakai mask dengan ada scan dengan temperature mereka punya badan punya temperature. Dari segi SOP kemasukan pelanggan tu terjamin lah. Sebab di depan tu dia ada registration, ada sanitizer kan apa semua. So macam orang datang pun dah berapa ramai, so dah berapa crowded lah. Okey lah kalau kasih begini. Kurang risiko tu kurang lah. Kalau mau pikir itu penyakit, memang bebalo ya. Tidak salah bawa menunggu sekejap, bukan lama pun tunggu. Walaupun ada lambat sedikit kalau berbanding dengan yang biasa tu kan. Tapi yang pentingnya kita rasa selamat dan boleh meneruskan urusan harian, pembelian barang dan sebagainya itu. Ya, begitulah. Sementara itu, tinjauan di sebuah premis kedai pakaian di Putatan mendapati pematuhan SOP diutamakan pemilik, pekerja mahupun pelanggan. Antara langkah pencegahan yang dilaksana kedai pakaian ialah tidak membenarkan kanak-kanak di bawah 12 tahun berada di dalam premis selain pelanggan tidak dibenarkan mencuba pakaian. Memang kami sudah buat SOP itu dan at the same time before kami open pun kami sudah war-warkan di kami punya social media. So far after kami punya reopening on last Sunday, penerimaan dari kami punya customer so far okay lah. Bagi saya tengok ada SOP yang diorang kenakan di sini atau yang diorang amalkan di sini adalah mengikut peraturan seperti yang kerajaan surkan lah. Yang aturan ini bagus lah untuk mengelak kita dapat COVID tu kan. Sekarang pun kita dalam PKP mesti jaga jarak lah semua apa. Okey Pak. Ada periksa suhu, tulis nama kan. Okeylah tu. Selamat. Begitulah di sini okey, ada dorang ada buat tulah. Suhu kan, keselamatan lah kan. Menurut pengurus kedai berkenaan, meskipun jualan menurun, namun beliau yakin masyarakat khususnya pelanggan tetap akan terus menyokong perniagaan mereka. Sabah mencatat pesakit thalassemia tertinggi di negara ini dengan lebih 1,800 pesakit thalassemia meja. Presidennya, Francis Mujim berkata atas kesedaran tentang bahaya penyakit thalassemia, orang ramai terutama pasangan yang ingin mendirikan rumah tangga dinasihatkan supaya melakukan saringan awal bagi mengelak kelahiran bayi dengan bakal keturunan atau gen thalassemia. Ketika ditemui pemberita RTM semasa kempen derma darah di Inanam, Francis berkata kesedaran dan langkah awal juga penting untuk mengurangkan beban penyakit thalassemia.
Apa yang kita mau harapkan di sini adalah kita beritahu kepada orang ramai supaya dapat tampil untuk menderma darah. Pesakit-pesakit thalassemia meja ini hanya bergantung kepada bekalan darah untuk mereka meneruskan kehidupan mereka. 2 penderma darah ditemui teruja kerana membantu menyelamatkan nyawa yang memerlukan. Setitik darah boleh menyelamatkan nyawa manusia. Dan bila kita sudah menderma darah, rasa kepuasan hati, kesihatan pun macam ada orang bilang ringan sikit. Bila kita ternampak di Facebook begitu kan, ramai kanak-kanak thalassemia yang terlantar menunggu darah. Dari situ hati kita itu macam tergerak untuk terus menderma. Kempen anjuran bersama Jabatan Perubatan Transfusi Bulan Sabit Merah Malaysia Kota Kinabalu dan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK Kampung Bantayan Inanam ini menyasarkan 30 pain darah. Sabah Electricity Sendirian Berhad SESB meneruskan amalan menyantuni anak-anak yatim seperti yang dilakukan setiap kali menjelang bulan Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya. Kali ini anak yatim dari Madrasah Wakaf Islamiah Sabah Mawis Sembulan dan Rumah Amal Kasih Kingfisher Likas dipilih untuk menerima sumbangan juadah berbuka puasa dan duit raya. Menurut Pengurus Besar Perancangan SESB, Ahmad Nasaruddin Kamaruzzaman, walaupun cara menyantuni anak-anak yatim kali ini berbeza susulan penularan wabak COVID-19, namun ianya tidak menghalang pihaknya untuk melaksanakan program tanggungjawab sosial CSR syarikat. Kali ini pihaknya menggunakan pendekatan berkunjung sendiri ke rumah-rumah anak yatim untuk menyerahkan sumbangan dengan mengamalkan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia. Bagi kebiasaannya secara lazim kita SSB akan melaksanakan program Jom Iftar dan juga Jom Sahur. Cuma ada sedikit kelainan pada tahun ini disebabkan PKP di mana program kali ini tertumpu kepada pengagihan juadah berbuka puasa dan juga duit raya kepada adik-adik kita di rumah anak yatim. Beliau ditemui pemberita RTM selepas menyampaikan juadah berbuka puasa dan duit raya kepada anak yatim di Mawis Sembulan. 88 anak yatim melibatkan 64 anak yatim dari Mawis Sembulan dan Tanjung Aru serta 24 anak yatim dari Rumah Amal Kasih Kingfisher Likas menerima juadah berbuka puasa dan duit raya daripada SESB. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Saya Imran Azmi Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat.